Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan dan puan. Seterusnya, selamat kita berjumpa lagi. Ini adalah siri video yang ke-6 dalam siri vlog pengalaman bisnes pendidikan. Jadi kita ada 10 siri video semuanya tuan dan puan. Ini adalah siri yang ke-6. Kepada tuan dan puan yang baru masuk dalam video ini, yang pertama kali menonton, nama saya Nur Aminah Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan pada masa yang sama saya menerima jemputan dan kolaborasi dalam mengendalikan program-program untuk usahawan, terutamanya SME. Baik, tuan dan puan ya. 10 siri video ini sebenarnya adalah kutipan ya, catatan pengalaman, 10 pengalaman yang saya ambil berdasarkan 13 tahun yang aktif dalam industri, iaitu selama 8 tahun saya bekerja dan juga selama 5 tahun saya menjalankan perniagaan sendiri dengan sebuah syarikat yang berhad menguruskan pusat perkembangan kanak-kanak, dan sehingga yang terakhir sebanyak 770 keluarga telah mendapat khidmat dalam syarikat saya itu. Jadi 10 siri ini disiarkan satu persatu, dah bermula daripada 1 Syawal hingga 10 Syawal tuan dan puan disusunkan begitu untuk 1 hingga 10 Syawal tahun 2020. Jadi insya-Allah ia akan disiarkan di blog saya www.nuraminahumar.com, juga disiarkan di YouTube channel Nur Aminah Umar dan juga di FB page Nur Aminah Umar. Jadi tuan dan puan takkan miss kerana akan ada di semua platform ini. InsyaAllah boleh ikuti siri ini dari masa ke semasa. Baik, apakah poin yang penting yang dibawa dalam siri yang ke-6? Artikel disiarkan di blog dan tuan dan puan, video ini merupakan satu sokongan dan sebuah, orang kata, satu lagi bentuk audio tetapi kontennya berbeza sedikit. Nanti tuan dan puan kena baca juga artikel tu. Jadi dalam siri yang ke-6 ini dia lebih fokus kepada tentang banyaknya orang bercakap kepada kita sebagai usahawan kena bersungguh, kena buat sungguh-sungguh. Padahal bukan hanya usahawan, semua orang, apa yang kita buat kita kena bersungguh-sungguh, kena buat sampai habis, jangan berhenti, don't quit. Banyaklah kata-kata semangat tu kan, tetapi semangat ini tuan dan puan dia hanya akan berterusan apabila kita boleh buat dan dia jadi. Kita sebagai manusia tuan dan puan akan ada satu masa semangat kita pun jatuh. Bukannya kita sentiasa semangat positif, tak, akan ada masa jatuh. Tetapi bila kita jatuh tu, kita bukannya jatuh terus, kita cepat-cepat bangun. Jadi kita bangunkan balik semangat kita itu. Jadi dalam keadaan itu orang selalu sebut kepada kita jadi intipati yang pelajaran yang saya dapat sebenarnya sepanjang tempoh itu, yang saya jadikan juga sebagai panduan bersungguh sahaja tak cukup. Bersungguhlah buat kerja kita, buat sungguh-sungguh, kerja sampai 24 jam jadi business owner contoh. Tetapi dia tak cukup. Bila kita nak uruskan bisnes, bila kita nak jalankan perniagaan, kita ada staff, kita ada syarikat, macam-macam lah, kita ada banyak pelanggan yang kita nak buat sale. Jadi bersungguh sahaja tak cukup. Kerjalah 24 jam sekalipun sebagai business owner tu, ataupun kita kata kita yalah sampai tak balik rumah, buatlah, nak buat kerja ni, tak tahu kerja apa kan, buat kerja tetapi tak cukup. Dia sebenarnya bersungguh sahaja tak cukup. Apakah maksud yang saya kata bersungguh tidak cukup ni? Mungkin saya ada beberapa perkara sebab saya ada beberapa pengalaman ataupun beberapa senario keadaan tertentu yang poin ini menjadi stick dalam kepala saya kerana saya, latar belakang saya adalah orang Jawa, orang Jawa Bagan Datuk. Jadi mak bapak saya selalu menasihatkan saya, gawe kerja seng temen, belajar seng temen, kerja seng temen, gawe apa-apa kui temenan. Maksudnya buat tu sungguh-sungguh, buat betul-betul, buat sampai habis. Jadi ayat-ayat itu sebenarnya yang saya pegang. Tetapi apabila saya buat bisnes ni tuan nampak, apabila yalah ada buat syarikat, pada satu masa tu ada pekerja sampai 70 orang, ada satu masa pekerja sampai 70 orang, ada secara purata 65 orang. Jadi saya dapati bahawa bersungguh saja tak cukup. Dan apabila setiap tahun saya membuka cawangan tu, saya mengambil inspirasi itu tadilah, bersungguh. Jadi takkanlah ada satu. Maksudnya
Apabila kita rancang tu, kita dah optimum. Saya ada cerita dalam video sebelum ni, cawangan yang pertama itu tahun yang pertama saja dah 85 murid. Tahun yang kedua 180. Tahun yang ketiga 220. Jadi masuk saja tahun kedua, saya dah fokus tahun ketiga. Jadi tahun kedua saya dah buka cawangan satu lagi. Dia macam tu. Bila fokus, buka cawangan. Fokus, buka cawangan. Bersungguhlah ni buat. Okay? Tetapi rupa-rupanya tuan dan puan, apabila kita bersungguh sahaja, tidak mencukupi kerana kita perlu menguasai beberapa perkara dalam perniagaan. Perkara pertama yang perlu dikuasai adalah tentang kewangan. Kalau orang kata, orang bisnes ni mata duitan. Mata duitan itu bukannya melihat kepada duit. Dia melihat kepada prestasi keuangan. Dengan adanya prestasi keuangan yang baik, boleh bayar gaji dengan betul, boleh bayar semua perbelanjaan, sewa, bil-bil, semua sekali lah. Tak payah sebut tentang SSM, LHDN, semua itu kena. Jadi apabila ada pengurusan kewangan yang baik, semua itu akan dapat dilakukan dengan baik. Meskipun tidak menjamin kepada kejayaan, masih ada. Semua pengurusan kewangan yang baik pun, bisnes tutup, bisnes bungkus, ada. Tetapi tuan dan puan kena anggap gini. Katalah kita accident. Saya pun accident juga. Tahun lepas, ni tahun 2020. Tahun lepas, awal tahun 2020 hari tu, tempoh hari, saya pernah accident, jatuh motor. Bila jatuh motor tu, jatuh motor. Lepas jatuh motor tu, hantarlah motor tu ke bengkel, singgahlah ke klinik. Jadi antara yang, waktu tu doktor tak ada, jadi nurse dulu datang. Jadi antara yang nurse buat adalah tanya, ada rasa pening-pening tak? Tadi pengsan tak? Sedar tak? Dia tanya soalan-soalan macam tu. Dia ambil tekanan darah, dia tanya. Jadi apabila dia tanya sedar tak? Saya kata sedar. Tahu tak apa yang jadi? Jatuh macam mana? Saya tahu. Jadi saya ceritakan balik. Jadi lepas saya bercerita itu, dalam keadaan itu memang sakit. Tetapi tuan dan puan, memang sakit jatuh accident. Tetapi dalam hati itu saya tenang kerana saya tahu apa yang berlaku. Tadi saya salah. Saya brake mengejut. Lepas tu saya nampak longkang, saya nak elak longkang. Jadi brake mengejut. Saya tarik tangan saya ke kanan. Jadi saya tergolek ke kanan. Nasib baik tak ada motor yang lain. Kat belakang tu kosong. Lepas saya dah tergolek, baru ada segerombolan motor sampai dan tolong saya. Jadi saya sedar semua tu. Bila saya sedar, hati saya tenang kerana saya tahu apa yang berlaku. Jadi saya tahu, kakinya sakit, tangannya berdarah ni. Kepala okey, tadi masa bangun macam pening-pening. Tapi okey. Kerana saya tahu. Jadi dalam konteks bisnes tuan dan puan, bila kita faham tentang pengurusan kewangan, kalaupun kita rugi, kalaupun bisnes kita terpaksa tutup, ataupun kita bungkuslah, kena tipu ke apa sekalipun, kita rasa tenang kerana kita tahu apa yang berlaku. Kita tahu kat mana silapnya. Kita tahu apa yang menyebabkan jadi macam tu. Kerana kita tahu, jadi kita tenang. Kita tenang. Kita terima tak terima tu lain cerita, tapi kita tenang. Macam accident tadi lah, kerana saya sedar. Saya bukan pengsan, saya sedar. Bila saya sedar, saya tahu apa yang berlaku, saya tenang. Jadi saya kata, okay, next time, apa nak buat? Kalau lalu jalan yang macam tu, apa nak buat? Jadi, selain daripada bersungguh-sungguh ni, antara yang pertama adalah tentang pemahaman dan pemahaman untuk mengurus kewangan dengan baik. Itu penting tuan dan puan. Dan keduanya adalah tentang memahami operasi bisnes tu. Bisnes kita tu macam mana? Kita kena faham. Jadi kalau kata kita buka pusat pendidikan, katalah kita kata Tadika ke Taska, pusat perkembangan, sekolah rendah, sekolah menengah, jadi kita kena faham. Saya bagi contoh satu senario. Kita buka sebuah, saya bagi contoh sekolah rendah. Kita buka sekolah private lah, sekolah rendah integrasi kita buka. Tapi bila kita buka tu, kita ada darjah 1 sampai darjah 6. Jadi kita kena faham operasi bisnes kita tu, jangan samakan dengan sekolah kerajaan kerana kita sekolah swasta dan sekolah integrasi. Maksudnya ada kombinasi akademik dan juga agama. Kombinasi. Jadi anak-anak tu mungkin datang pagi, balik pukul 3 atau pukul 4. Habis. Dia tak pergi sekolah kafah. Jadi kita kena faham bisnes kita tu yang tuan-tuan puan, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Dalam operasi bisnes kita itu, kita lihat banyaknya berlaku bahawa ada kemungkinan darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 dia berhenti atau tukar sekolah. Ataupun darjah 1, darjah 2 dia berhenti tukar sekolah. Tetapi darjah 4, 5 dan 6 biasanya tak tukar sekolah. Apabila dia masuk darjah 6, dia akan habiskan, darjah 4 dia akan habiskan darjah 6. Ini kerana dia institusi private.
dan dia sekolah integrasi. Di mana mereka ini sebenarnya ada tendensi, ibu bapa ni ada kecenderungan untuk berhentikan anak dia buat homeschool atau dia berhentikan anak dia pergi sekolah private yang lain. Dia ada tendensi itu. Kalau macam sekolah kerajaan kita tak boleh bandingkan kerana itu modelnya berbeza. Ataupun kita kata ada satu sekolah tu pula adalah sekolah berbentuk international school. Jadi behavior, macam mana cara dia beroperasi berbeza. Kerana dia ada, kalau macam international school tu dia ada sistem yang dia guna. Katalah dia kata dia guna orang kata modul, dia gunakan Cambridge ataupun dia tawarkan IGCSE. Jadi cara dia beroperasi tu berbeza. Jadi kita mesti faham operasi bisnes kita tu. Yang pertama tadi kewangan kan. Yang kedua kena faham operasi. Macam tadi saya sebut, kita kena faham operasi tu bermakna contoh biasanya mereka akan masuk 4 tahun sikit kerana ibu bapa masih nak anak main-main. Dia akan masuk 5 tahun atau 6 tahun. Jadi kebiasaannya 5 tahun akan lebih banyak. 6 tahun tu dia sikit sebab kadang-kadang ramai yang nak pergi sekolah lain ataupun ambil program prasekolah. Jadi kita faham benda tu tuan dan puan. Bila kita faham, barulah kita janganlah asyik bersungguh saja sebab kita kena faham satu pengurusan kewangan, kedua faham operasinya. Itu satu contoh bahagian operasi. Ada banyak lagi contoh operasi yang lain yang tak boleh nak cerita semua dalam video ni. Okey, yang ketiga adalah tentang pengurusan sumber manusia. Kita tak boleh nak bersungguh saja, kita kena faham tentang pengurusan bisnes manusia. Kita tak payahlah jadi pakar HR, kita kena faham sahaja. Ini rata-rata nanti tuan dan puan sebagai business owner pergi belajar buat bookkeeping. Kita kena faham bagaimana model kewangan kita tu. Kita punya financial model tu kita kena faham. Jadi taklah kita yang kena pergi belajar bookkeeping nak jadi accountant pula, bukan. Kalau staff yang pergi tak apa. Kita kena faham. Tapi kalau kita yang buat, sampai bila? Janganlah buat sepanjang hayat. Mungkin kita buat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lepas tu staff yang buat. Jadi kita belajar asas saja. Untuk yang jadi pandai tu nanti kita hantar orang lain atau kita hire ataupun kita outsource. Jadi kena faham satu, financial mastery. Yang kedua, faham kepada operation. Yang ketiga, on HR, iaitu talent management. Macam mana kita nak mengurus ni. Kalau kita bersungguh saja, ambil staff yang tak bagus, asyik kena bully dengan staff bully kita. Staff boleh datang dan cakap, puan, kalau puan tak naikkan gaji, saya nak berhentilah. Dah, kita pun naikkan gaji. Ada staff bully kita. Lepas tu, nak salahkan siapa kan? Jadi kita bersungguh saja tak boleh. Bersungguh, buat modul tak boleh. Yelah, kita nak delivery bagus, kita buat modul, kita buat cantik-cantik deco, kita spend cat-cat, kita buat mural. Boleh tuan dan puan, tapi tak cukup. Kesungguhan tak cukup. Mesti ada 3 lagi ni. Kita mesti ada financial mastery, kita mesti faham the whole operation. Whole operation ni termasuklah siapa pelanggan kita tu kan. Macam mana nak communicate dengan mak bapak jenis ni yang macam mana, yang itu kena ada. Dan yang ketiga tentang apa tu tadi, HR tadi tu. Maksudnya HR tu kita tahulah. Okey, training tu kena ada. Ini janganlah langsung tak train staff. Kalau tak mampu nak hantar training, kita lah kena train. Pada peringkat permulaan mungkin kita hanya 2-3 orang staff, kita train dulu. Jadi kalau kita kata tak mampu juga, kita kenalah hantar dia pergi training. Kita faham keperluan nak bayar insentif, macam mana nak keluarkan satu package insentif kepada cikgu supaya cikgu boleh naik kesungguhan dia untuk create ataupun buat R&D yang bagus-bagus untuk program pembelajaran. Jadi sebagai business owner, bersungguh sahaja tak mencukupi. Bersungguh sahaja tak mencukupi. Itu antara pelajaran yang saya ambil dan yang saya pegang serta saya jadikan. Saya jadikan pegangan dan panduan. Jadi saya ni antaranya adalah antara orang yang bersungguh. Itu yang saya kata, kesungguhan saja tak cukup. Kesungguhan saja tak cukup. Baik, untuk itu tuan dan puan, ini adalah siri video yang ke-6 daripada 10 siri vlog pengalaman bisnes pendidikan yang saya siarkan untuk sepanjang 1 hingga 10 Syawal tahun 2020. Jadi boleh tinggalkan thumbs up, like and share serta subscribe. Subscribe channel Aminah Umar. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye for now.